الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan suasana sejuk, hujan semalam dan sebagainya, alhamdulillah kita dah boleh sapa juga pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan insya-Allah semoga kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang semaya dua tempat sejuk, dia asar dan juga subuh, dia adalah layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk pagi ini insya-Allah kebetulan kita di permulaan tahun hijrah. Saya rasa insya-Allah untuk pagi ini saya akan bincang sikit tentang pengajaran di sebalik hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan semua kita masuk hijrah baru, sedar tak sedar wallahu alam lah, kita sekarang masuk tahun baru hijrah 1442. Dan kita doalah apa yang kita lakukan sepanjang 1441, segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan sebagainya kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala pun segala-galanya. Dan sama-samalah tuan-tuan semua kita pakai hijrah daripada ketidaksempurnaan kepada sempurna, daripada kekurangan kepada kesempurnaan, daripada molek kepada perkara yang lebih molek lagi. Itu sebenarnya penghayatan hijrah yang sepatut berlaku di kalangan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hijrah satu peristiwa yang penting dalam sejarah lah. Betullah kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di sana ada dua marhalah. Marhalah pertama kita panggil marhalah Mekah, iaitu lebih kurang 13 tahun. Marhalah kedua ialah marhalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah lebih kurang 10 tahun. Di mana dua marhalah ni tuan-tuan semua dua marhalah yang berbeza. Marhalah 13 tahun pertama satu marhalah yang sukar, satu marhalah yang begitu susah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan susah bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan apa disebut sebagai dia melaksanakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlakunya peristiwa hijrah, maka satu perubahan yang berlaku begitu hebat. Daripada susah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, susah melaksanakan dia syiar agama Allah Subhanahu wa taala, setelah berlakunya hijrah satu perubahan yang begitu besar, di mana dia ni satu kerajaan dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Munawwarah. Maka di sinilah tuan-tuan bermula satu episod baru di mana Islam mula berkembang dengan pesatnya, kemudian kita jadi kuasa besar pada masa itu. Maknanya bermula daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala pada masa dia orang dak memiliki nak ambil tarikh gapo sebagai dia tarikh Islam kita panggil, takwim Islam, di mana kita guna pakai dan kita panggil tarikh takwim hijrah kita panggil. Di mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu dia mesyuarat di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, apakah sempurna kita nak ambil sebagai letak sebagai tarikh Islam ni. Maka di sana pandangan-pandangan yang berbagai-bagai dikemukakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Ada pandangan mengatakan kita ambil tarikh Rasulullah lahir. Ada pandangan mengatakan kita ambil tarikh Rasulullah meninggal. Dan ada pandangan mengatakan kita ambil tarikh dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran itu tuan-tuan semua tak ditolak oleh Sayyidina Umar.
Kemudian dia ambil hijrah adalah sebagai permulaan tarikh ataupun sebut tarikh Islam, kita panggil tarikh hijrah. Kita ambil sempurna dengan peristiwa hijrah, peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu hebat dalam sejarah. Banyak-banyak sejarah yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah ada sebagai satu sejarah yang begitu hebat, di mana kemuncak kehebatan Islam adalah berlaku selepas daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, untuk hari ini insya-Allah saya akan fokus kepada pengajaran lah. Apa dia yang kita boleh ambil adalah peristiwa hijrah sebagai satu daripada ilmu-ilmu ataupun pengajaran yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Kalau kita perhati kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan semua, dalam Nabi berdakwah di kota Makkah al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mana yang kita faham, dakwah di kota Mekah lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat arahan daripada Allah Taala supaya berdakwah, maka bukan mudah Nabi berdakwah dan bukan mudah untuk diterima oleh orang. Bukan sekadar tak diterima, tuan-tuan semua, malah mereka maknanya buat benda-benda yang bukan-bukan. Siapa perikat apa dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada di kalangan sahabat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk jaga agama Tuhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua cuba cari tempat yang paling sesuai. Tempat yang paling sesuai untuk jadi sebagai tapak untuk bergeraknya atau markas Islam, untuk sebagai tapak untuk bergeraknya atau untuk menyampaikan ataupun untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah pada masa itu memang tak layak, sebab orang tak boleh terima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dicari di Taif, tuan-tuan semua. Di Taif pun dia sebelum kita di tempat-tempat lain, contoh di Habasyah. Dari peristiwa Habasyah pun di sana apa-apa yang tak boleh juga. Kemudian di Yaman pun tak boleh juga. Kemudian di Taif pun tak boleh juga. Yang mana tak sesuai. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala bagi mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat hijrah adalah di satu tempat di kota Madinatul Munawwarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua dengan sokongan daripada orang Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah di kota Mekah, kemudian kebetulan marilah mula-mula sekali ni orang di kalangan orang Madinah ni mari dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nabi dakwah dia orang. Nabi dakwah dia orang, tuan-tuan semua sekali dia orang masuk Islam, kemudian dia orang balik, dia oranglah sebab agama Allah Subhanahu wa taala di Madinatul Munawwarah dia mula berkembang. Dan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, tuan-tuan semua, mana di Mekah pun Nabi dah persiapan dah. Persiapan dari segi kejiwaan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana perjuangan ini lagu-lagu mana pun akan diuji dan boleh jadi satu masa akan berlakunya hijrah. Yang kedua pun di kota Madinatul Munawwarah, dari orang ini sedia tempat, maknanya sahabat Islam kemudian untuk sebagai persiapan untuk terima tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka sebab itulah tuan-tuan berlakunya akhir sekali pada satu masa Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala akhir sekali sama-sama berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Di mana peringkat awal hijrah ke Madinatul Munawwarah bukan satu benda sukarela, bukan satu benda yang ikut suka tak suka, tapi satu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Islam yang ada kemampuan pada masa itu mesti hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, dalam peristiwa hijrah ni saya sebut sebagai mukadimah tadi, dan benda ni kita dah tahu belakang, kita dengar Syamu, kita dah dengar orang mengajar dan sebagainya. Cuma dalam kesempatan ni saya nak bawa sikit tentang apakah pengajaran yang kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada hari ini. Kita tak say tuan-tuan semua hijrah hanya sekadar hijrah, tapi kita nak segala pergerakan yang berlaku dalam peristiwa hijrah ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahawa tuan-tuan semua apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panduan ataupun sebagai contoh yang kita berguna pada kita. Sebab itulah kita selalu baca ayat Quran kepada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik bagi kita. Maka sebab itulah tuan-tuan semua dalam pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat di sana banyak perkara yang kita boleh ambil dan kita boleh jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita lah. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah bila cerita dalam peristiwa hijrah ni, antara pengajaran pertama sekali ialah akidah ataupun agama lebih daripada segala-galanya.
Dan kehidupan seorang Muslim tuan-tuan semua, cuba tengok kita gambarkan dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum semasa berlakunya peristiwa hijratul Rasul, hijrah ke Madinatul Munawwarah. Cuba tengok dia tuan-tuan semua, walaupun Mekah ni tempat kelahiran dia orang. Mekah ni tempat dia orang hidup sebagainya. Dan susah sebenarnya kalau ikut budaya hidup kita pun nak tinggal tempat kita ni bukan susah. Ya, kita duduk lama, duduk dia duduk London dia nak tinggal nak ke tempat lain bukan satu benda biasa. Hatta setengah orang lagu-lagu mana pun kawan nak klik kampung juga lagu-lagu mana pun. Nak cerita yang watan ni satu tempat ni ataupun negara ni satu benda yang semua orang saya berlaku. Tapi apabila tertembung dengan kepentingan agama tuan-tuan semua, apabila berlaku yang kepentingan apa dia bertembung dengan kepentingan agama, maka agama tak depan. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak saya. Sahabat-sahabat bukan tak saya ke kata Makkah al-Mukarramah, tapi kerana menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk selamat akidah dan untuk mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun negara yang disayangi dan sebagainya, maka dia terpaksa kena tinggal. Contoh kita tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak keluar kota Mekah, siapa nak keluar nak habis nak apa dia nak terbit kota Makkah al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada kota Mekah. Saya hanya kota Mekah, Nabi kata kepada dia, ya Makkah, innaki la ahabbu ilayya ardan laula anna qaumaki akhrijuni ma kharajtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata wahai kota Mekah, Nabi kecek kota Mekah. Wahai kota Mekah, kata dia, engkau adalah bumi yang paling aku sayang sekali. Dan sekiranya kau tidak keluarkan aku daripada kota Mekah, aku tidak akan keluar. Itulah nak cerita bagaimana tuan-tuan semua satu gambaran cintanya, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Makkah al-Mukarramah, tapi saya akan agama lebih pada segala-galanya. Kita begitu juga tuan-tuan semua dalam hidup kita ni, walaupun tempat kita ni tempat kita lahir, tapi takdir katakanlah duduk tempat ni memang tidak berkembang iman kita. Iman kita akan rosak. Iman kita akan lari dan boleh jadi Islam yang Allah Ta'ala bagi kita akan lari, maka pada masa itu kita wajib cari tempat lain untuk selamat keadaan, sebab agama adalah lebih besar daripada segala-galanya. Yang kedua tuan-tuan semua, dalam peristiwa hijrah kita dapati satu keikhlasan. Satu benda besar sekali adalah keikhlasan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan semua pergi ke Madinah bukan kerana tujuan lain, tak. Pergi bukan kerana nak cari harta, tidak. Pergi bukan kerana nak apa dia ni, nak kepada kesenangan, nak kepada apa dia kerahatan, tidak. Kan? Dia orang ni tuan-tuan semua, cuba tengok kalau tengok di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah yang dia lakukan tuan-tuan semua memang satu pengorbanan yang begitu besar lah. Di mana seperti mana saya sebut tadilah, dia sebab adalah lillahi subhanahu wa ta'ala, dia hijrah bukan kerana harta. Sebab ada di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala pada masa itu tuan-tuan semua, dia sanggup tinggal harta. Kan, sanggup tinggal harta dia, sanggup beri kepada orang lain semata-mata untuk sapa diri dia ke Madinatul Munawwarah untuk menyahut dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang nama dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala, satu orang ni pribadi tuan semua, satu orang ni Suhaib Ar-Rumi ni asal daripada orang Arab. Daripada kecil lah dia ditawan oleh orang Rom. Duk sana lama lah. Sebab tu dikenali sebagai Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala. Dia asal susah daripada orang Arab. Kemudian dia ditawan dalam satu peperangan, dia dibesar di satu tempat di Rom. Maka dia cita-cita sangat kalau boleh klik semula kepada kota Makkah al-Mukarramah. Saya ngelekat nama dia sebagai Suhaib Ar-Rumi. Suhaib daripada Rom. Jadi dia asal daripada kota Makkah al-Mukarramah. Saya nak sebut tu sebagaimana hijrah yang berlaku pada Suhaib Ar-Rumi. Satu masa apabila siapa masa peluang dia untuk berhijrah, dia kena ingat tu semua hijrah ke Madinatul Munawwarah ni bukan satu benda yang mudah. Bukan nak pergi ambil bah, ambil kereta, ambil kenderaan pergi, bukan mudah. Satu benda yang begitu sukar sekali, kemudian kena cari masa supaya tidak dilihat, tidak ditengok oleh kaum Quraisy pada masa itu. Maka dalam perjalanan ni tuan-tuan semua, dia keluar daripada rumah dia. Tiba-tiba satu masa dia dihalau. Walaupun keluar dalam keadaan senyap dah, dalam keadaan pada zahirnya orang tak nampak, dan tiba-tiba ternampak juga oleh Quraisy. Daripada masa itulah tuan-tuan semua, dia kena sekat. Jangan tak boleh pergi ke kota Madinatul Munawwarah. Maka akhir sekali dia sebut kepada Quraisy, tadi kata dia, inni syaikhun kabirun wali malun wa mata'un. Dia sebut kepada Quraisy, kata dia, wahai Quraisy, kata aku ni orang tua dah, kemudian aku ni ada harta di kota Makkah al-Mukarramah, dan dia minta lah supaya bagi peluang kepada dia
untuk dia pergi ke Madinah Munawwarah, kemudian harta dia yang begitu banyak di kota Mekah ni, ambil dah sebut tempat tu. Yang penting tinggal dia boleh pergi ke kota Mekah, ke Madinah Munawwarah. Maka tuan-tuan semua Quraisy ni, oleh kerana orang yang kafir ni memanglah hidup di dunia, sogok duit sikit mereka jadi hijau lah. Dan perangan ni pun ada pada kita lah ni pun dah bagi duit sikit dah mula berubah dah kan. Ini bukan sasar, bukan perangan kita. Perangan kita berprinsip, perangan kita memang kita kan perangan sahabat tetap sebagai gitulah. Tapi boleh itulah tuan-tuan, boleh kerana walaupun Quraisy berdasar dia mari nak sekat kawan ni, tapi kerana harta yang ditawarkan yang begitu banyak, akhir sekali tuan-tuan semua dia sebut di kota Mekah ni, harta saya gini, kemudian kilah ambil sana, kemudian bagi peluang pada aku nak pergi kepada kota Madinah Munawwarah. Cuba tengok tuan-tuan semua, dia pergi ada seperti mana saya sebut tadilah, dia hijrah bukan kerana semata-mata harta lah. Harta dia banyak di kota Makkah Mukarramah, tapi dia sanggup kurban harta dia demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Batu riwayat mengatakan apabila dia sapa di kota Mekah, kota Madinah, tiba-tiba ayat Quran turun mudah puji dia. Satu ayat Allah Taala sebut, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di mana ayat ni Allah Taala cerita dah dalam perjalanan atau sapa di mana tu ayat ni turun dah. Allah Subhanahu Wa Taala puji ada di kalangan orang-orang manusia, orang yang sanggup jual diri dia semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sanggup korban harta dia, ambil harta aku, yang penting aku boleh selamat sampai ke Madinah Munawwarah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pula siapa saja di Madinah tuan-tuan semua, Suhaib jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata Rabi'a bai'uka, Rabihal bai', Rabihal bai', maknanya untung perniagaan kamu. Kawan ni tak tahu apa satu lagi. Tak tahu lagi ayat tu puji dia, kehebatan dia dan sebagainya. Siapa Sayyidina Abu Bakar ada puji dia. Sayyidina Abu Bakar kata perniagaan kamu untung sangat. Walaupun tak nampak depan makna untung macam kan, tapi untung perniagaan kamu. Walaupun kamu jual, kamu bagi harta kamu kepada kafir Quraisy, tapi kami untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cerita lah, tadi kata dia Allah Taala turun Quran berkaitan sikap ataupun pendirian kamu. Kemudian tuan-tuan semua ada di kalangan sahabat juga tuan-tuan nak ceritanya lillah dia buat hijrah ni kan. Contohnya siapa dia hijrah Sayyidina Abu Salamah dengan isteri dia kan, apa dia ni Ummi Salamah kan. Tuan-tuan semua bukan mudah dia hijrah, dia tinggal segala-galanya, bahkan dia kena seksa pun kan dalam perjalanan sebelum hijrah ke Madinah Munawwarah. Dan satu orang lagi nama dia Abdullah bin Jahshin. Tuan-tuan semua dia orang ni orang buta, cuba tengok kan. Lah tak kira apa ke dia duduk Madinah lah. Dah orang buta nak jalan payah, tapi cuba tengok tuan-tuan demi agama, kerana kurban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan buta, jauh perjalanan, tapi dia sanggup pergi juga semata-mata untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita baca peristiwa hijrah ni kita rasa malu lah. Kita duduk dekat masjid, nak pergi jalan masjid tak boleh pergi, saya rasa satu benda yang begitu dahsyat lah. Kalau ke mana? Kenderaan yang begitu mudah Allah Taala bagi kita. Kalau nak kata api, tak ada api cerah kadang-kadang. Tak, maknanya sebab tu kalau kita baca peristiwa hijrah ni jauh kita sebenarnya. Sebab itulah kita rasa malu dengan pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala. Sampai gitu sekali tuan-tuan semua, untuk maknanya supaya kita rasai kehebatan Islam kita mana berlaku pada hari. Kalau tanpa pengorbanan daripada dia orang, boleh jadi Islam tak sampai pada kita. Itulah tuan-tuan semua cerita bagaimana pengorbanan yang begitu besar. Kita tak usah macam kata tak boleh macam dia. Marilah masjid, kalau ke mana? Marilah tempat majlis ilmu, marilah sama-sama kita bina amal, marilah sama-sama kita mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu okey dah. Ni tidak tuan-tuan semua, mana saya sebut tadilah. Kadang-kadang tak email duk mikir lagu mana nak tarik orang mari masjid. Duk mikir nak Cina kata tak sapa pun baik sapa, nak kata mengajar tak bunyi suara juga. Tapi begitulah beratnya kita tuan-tuan semua. Sebab itulah tuan-tuan semua kita mengharapkan insya-Allah moga-moga kalau kita perhati kepada peristiwa hijrah ni, dan sebenarnya kalau kita nak bincang sosok bagaimana apa dia ni detik hijrah para sahabat radhiyallahu taala, kita rasa begitu hebatlah. Kita rasa jauh sekali daripada sikap yang ada pada mereka. Tapi ala kulli hal tuan-tuan semua sama-sama lah kita doa moga-moga apa dia ni kehebatan, moga-moga apa dia Allah Taala bagi taufik kita kurbanlah segala-galanya, walaupun tak sehebat para sahabat radhiyallahu taala, tapi itulah masa-masa yang ada pada kita bagilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harta dan sebagainya, kita bagilah segala kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita.
Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, cuba tengok ada peristiwa hijrah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkan perancangan jahat. Kan? Cuba tengok ada peristiwa hijrah ni tuan-tuan semua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dapat arahan supaya hijrah. Okay, cuba tengok bagaimana dia orang usaha atau usaha nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu usaha yang begitu hebatlah. Kepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kepung pakak semua kaum maknanya pemuda-pemuda yang mewakili kabilah kan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia pakak dah. Muhammad lagu-lagu mana pun kita kena bunuh. Mana yang kita pernah dengar cerita bagaimana satu perancangan apabila bunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah ke Madinatul Munawwarah, maka dia buat perancangan mana buat lagu mana. Ada setengah mengatakan kita tahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah kita kata kita halau dia kat luar. Ada setengah pendapat yang paling kuat di kalangan dia orang kita bunuh Muhammad, selesai masalah. Sebab bagi dia manakala adanya Muhammad masalah kita. Dia ingat Nabi Muhammad maknanya gitu, Nabi Muhammad tak ada, selesai segala-gala. Dia ingat gitu. Dia tak khabar gapo yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah taklir Nabi Muhammad tu mati, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala boleh bahagia, boleh hantar orang lain lagi dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang orang-orang putih atau musuh-musuh Islam ni, bagi dia boleh bunuh pemimpin Islam kat, bagi dia tak apa, dalam sesama masalah. Rupa-rupanya dak tuan semua. Dia bunuh seorang tu naik 10 kadang-kadang. Dia bunuh 10 naik 100. Pernah berlaku dalam sejarah pada hari inilah. Pertemanan dia berlaku di Mesir tuan semua. Dia bunuh satu orang, Hasan Banna rahimahullah taala. Kononnya bunuh dia orang ni ke selesai segala-galanya. Perancangan dia nak buat di kota Mesir, dia di Mesir nak buat gabung semua bebas apabila matinya orang ni. Tapi dak rupanya dia bunuh Hasan Banna naik ramai lagi orang yang akan mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok tuan-tuan semua dalam peristiwa hijrah, cuba tengok kan. Dia orang raca. Perancangan betul rapi sekali untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak khabar bahawasanya kehidupan ni, nyawa ni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan pun janji dia nak selamat Nabi dan sebagainya. Cuba tengok perancangan dia buat lagu-lagu kemuncak dah tuan semua hebat. Tapi cuba tengok apabila dia kepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi baca Quran surah Yasin, kemudian Nabi ambil tanah tu tabuh atas kepala, tidur belakang, menera belakang. Padahal hari tujuan nak bunuh Nabi. Tak, tujuan dia nak bunuh Nabi, tapi Allah takdirkan mereka menera belakang. Nabi tu dari keadaan macam tu. Bukan sekali menera pula, tapi pada dia ni pasir-pasir tak atas kepala dia, satu penghinaan kepada mereka itu. Ini semua tuan-tuan semua adalah satu satu daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala menggagalkan perancangan jahat yang dibuat oleh musuh Islam pada masa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah tuan-tuan semua, dalam sejarah begitulah. Kalau kita orang Islam benar-benar Islam molek, benar-benar pun jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah SWT akan bantu, Allah Taala akan tolong. Kemudian dalam peristiwa ni tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia panggil ambil asbab lah dalam peristiwa hijrah ni, di mana yang kita pernah dengar bahawasanya Nabi ni bukan gigi tidak. Ada semua kata kita hijrah lillah, kita kira suruh Tuhan. Kalau bagaimana tak. Tapi Nabi bukan lagu tu. Kita boleh kita merancang, kita niat, walaupun niat kita molek, tapi kita kena perancangan tuan-tuan semua. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, cuba tengok. Kan dia buat perancangan lagu mana kan. Cuba tengok, saya nak baca sini tentang berapa perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu rapi sekali. Mana walaupun Nabi ni kerja hak Allah SWT, tapi benar hak perancangan itu kena buat lagu-lagu mana pun. Ataupun istilah-istilah dia panggil al-akhdhu bil asbab, ataupun kita ambil asbab ataupun kita buat perancangan. Betullah perancangan yang kita buat tuan-tuan semua, kita merancang apa semua untuk kebaikan, insya-Allah Allah Taala nilai pahala sebagai ibadat. Dan saya telah sebut dalam ceramah saya sebelum ni tuan-tuan semua, kita merancang, kita gabung, kalau merancang boleh insya-Allah dikira sebagai ibadah. Betullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-akhdhu bil asbab ibadatun. Kita buat asbab, kita merancang apa semua ni sebahagian daripada pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi nak gigi tu pun boleh. Nabi pakai gigi tu dia orang tak boleh buat ke apa, sebab Allah Taala akan jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi buat perancangan yang begitu hebat tu. Sebab tengok perancangan Nabi lagu mana. Nak cerita perancangan ni antara benda yang sebahagian daripada benda Islam.
Sebab tu kalau kita baca Quran ni menjadi peraturan Allah Ta'ala dah merancang, ada satu benda yang tak boleh lari dah. Untuk dapat kemenangan yang kena apa semua, kita mesti ada perancangan. Kita mesti buat perancangan ataupun taktik, kita panggil gitulah. Cuba tengok dalam peristiwa Nabi SAW ke Madinah atau Munawwarah, tuan-tuan semua. Cuba tengok dalam perancangan Nabi. Cuba tengok Nabi dia guna Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk tempat dia. Apabila dia tahu kata orang nak bunuh dia di rumah dia, kemudian Sayyidina Ali dilantik. Masa tu orang muda, tuan-tuan, budak lagi, diberi amanah untuk tidur tempat tu. Sebagai apa, dia nak tipu orang kafir Quraisy bahawasanya tempat Nabi duduk tidur. Dia kan bukan Nabi. Situ adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kemudian kemudian dalam peristiwa kemudian ni, tempat yang Nabi pilih, banyak-banyak tempat yang Nabi nak sembunyi. Sebab dalam perjalanan yang begitu jauh ni kena berehat juga. Maka Nabi pilih ke apa? Nabi pilih itu satu, dia panggil gua Sud. Nabi pilih. Kemudian kepada lagi, kemudian dalam semasa Nabi dalam gua tu, Nabi perintah supaya kepada dia ni bagi kepada Asma bawa bekalan. Asma ni sebab kerja dia pada masa tu adalah apa dia ni, Asma ni adalah orang puan tu, semua kadang mengandung dah. Kadang-kadang mengandung sarak dah, dia ditugaskan untuk buat makan. Dia naik ke gua Sud sana. Nak naik gua Sud muka satu mudah-mudah tuan-tuan semua. Kita orang sehat pun di Mekah tengok tu tak boleh naik awal-awal lagi. Tapi bagaimana kekuatan iman yang ada pada Asma, tengok sanggup walaupun dalam keadaan susah payah pun atas apa dia bekalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi kepada Nabi rancang lagi untuk dapat maklumat. Nabi atas satu orang namanya Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pergi di kota Mekah duduk dengan dia orang cari maklumat. Kemudian petang bagi tahu Nabi macam mana perancangan dia dan sebagainya. Kemudian kepada lagi dalam perjalanan bawa dalil, dia panggil apa, bawa jalan. Buat jalan Madinah ni jalan yang begitu jauh lah. Kemudian kalau boleh nak cari jalan lain. Sebab jalan biasa takut dikejar di Quraisy. Maka Nabi SAW ambil satu orang nama dia Abdullah bin Uraikid. Ni orang kafir ni tuan-tuan semua. Orang kafir. Nabi guna dia untuk apa dia ni, untuk buat jalan. Sebab dia faham dalam apa, dia panggil khiritan. Dia orang mahir dalam empat jalan ni, sebagai bawa Nabi SAW ke Madinah Munawwarah. Sebab tak salah kita guna kepakaran orang lain, tak apa. Tak. Cuma ikut agama lain itu tak boleh. Kita nak guna kepakaran yang dibawa oleh orang lain tak salah berdasar pada peristiwa ni. Kalau ke mana? Padahal kita kira masa ni patutlah ambil dari kafir. Ni kalau ke mana? Masa tapi maknanya Nabi yakin dengan dia. Dan Nabi ambil kepakaran. Sebab masa tu kepakaran dalam empat ni tak ada pada orang daripada dia. Sebab tu tak salah kan. Kemudian tuan-tuan semua Nabi pilih masa pula dalam gua Hira ni dua gua Sud 3 hari pula. Itu semua tuan-tuan semua dia panggil bentuk apa dia ni, dia panggil perancangan. Ya apa ni yang berlaku pada apa dia ni dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah kembali kepada saya sebut tadilah tuan-tuan semua, kita lagi-lagi mana pun kita kena ada barang-barang gini. Tak, kita nak buat satu benda kita kena rancang. Insya-Allah perancangan yang kita lakukan tuan-tuan semua adalah sebahagian daripada ibadat macam saya sebut tadilah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam peristiwa ni tuan-tuan semua satu perancangan rapi ya apa dia ni yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan semua dalam peristiwa ni walaupun merancang lagu mana pun kita jangan percaya apa, jangan dia panggil apa, jangan berimik pada benda ni. Kita hanya sekadar merancang. Kalau lagu mana yang menentukan kejayaan, yang menentukan apa dia ni berjayanya apa yang kita rancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita panggil tawakal lah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Pula kita dah siap sedia dah. Perancangan molek ke apa semua, kesal lagi yang daripada kita ialah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ni tuan-tuan semua, di mana yang kita dengar semualah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di gua Sud tuan-tuan semua, kemudian saya nak bakar gitulah, saya nak bakar dia memang duk tengok sangat. Retak-retak takut-takut ada orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang duduk depan, kadang-kadang duduk belakang. Mana kalau berlaku gapo-gapo kena ke dia dulu. Tak. Maka apabila dah masuk gua tuan-tuan semua, cuba tengok. Apabila dah masuk gua kan, kemudian pada masa tu takdir Allah Subhanahu wa taala mari kaum Quraisy mari cari jumpa tempat tu. Bila jumpa tuan-tuan semua, bila jumpa situ kemudian nak cerita bagaimana Allah Taala jagalah. Siapa peringkat saya nak Umar, saya nak apa, saya nak bakar kata sebut Nabi Rasulullah kata dia kalau dia mau tulis atas. Kalau dia atas tu. Kalau dia orang terlengok tu apa dia tunduk kepala ke bawah ya. Maka dia akan nampak kita. La ra'a ahadun tahta qadamaihi la ra'ana.
Ya Rasulullah kata kalau buat yang betul tengok bawah ya, apa dia maka dia akan nampak kita. Gapo Nabi jawab? Nabi kata ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut oleh Sayyidina Bakar, Abu Bakar kata dia, kita rasa kita berdua ya. Tapi selagi Allah SWT bersama-sama kita. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mana Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama kita, tak sakit tak asal mikir ke apa lah. Maknanya seorang Muslim tentu semua dalam kerja-kerja dia akhir sekali serah Tuhan, lepas tu ikutlah Tuhan nak buat apa pun. Ini nak cerita bagaimana satu budaya yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita lah. Kita lah ni pun begitulah dalam kehidupan, walaupun peristiwa hijrah. Beginilah sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. Kita buat kerja apa semua, kadang molek ke belas sekali kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Cuba tengok kita nak naik kereta apa, kita serah Tuhan. Bismillah tawakkaltu ala Allah, haula wala quwata illa billah. Kita nak gapo, kita serah pada Allah. Semua tidak waktu malam, kita serah pada, kita dah baca gapo semua dah, kita serah pada Allah Taala. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian tuan-tuan semua dah menjadi satu kaedah dah, apabila kita serah Tuhan ni lagu-lagu mana pun Allah Taala akan jaga. Dah, ini satu kaedah kita kena faham lah. Apabila kita serah bulat-bulat pada Allah Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Taala akan jaga. Cuba tengok Nabi SAW, apabila Nabi tu dalam peristiwa tadi lah, peristiwa dari gua So tadi. Cuba tengok kan, segi adab memang nampak kau orang dah. Dah, takkan ramai-ramai seorang abuk tak tunduk kepala ke bawah. Dah, kita ramai-ramai kita masih waktu keliling, kau tahu ni keliling kan ke mana. Tapi siapa yang jaga tu semua? Ini semua adalah jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian pula depan gua tak ada benda lain pula dalam tu. Depan tu ada sarai labah, panggil tak sarai labah kemudian buang. Siapa tak situ? Padahal baru masuk tiba-tiba jadi molek dah. Sebab tu kurih pun kata kalau ada orang dalam ni mesti usah habis dah barang. Sebab apa dia ni labah sarai gua tu memang mudah sangat setuh kira usah dah kan. Tapi nak cerita tu itulah bagaimana Allah SWT jaga orang beriman kepada dia. Itulah tentu semua nak cerita bagaimana saya nak sebut tadi. Inilah satu kaedah yang apa yang kita diajar pada tawakal kepada Allah Taala ni. Sebab tawakal tu akan jaga. Sebab tu dalam ayat 1000 dinar dia panggil wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, yang kita dah baca. Kita kadang-kadang kita baca begitu ya, tak tahu ke boleh ya ada. Mana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang apa dia tawakal serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan jaga dia. Beginilah tentu sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat dah segala-gala yang Tuhan suruh buat. Nabi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali cuba tengok Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadilah tentu semua segi adabnya memang kena dah. Orang duk cari 3 hari duk cari Nabi. Siapa ada situ kena tengok dah situ pun tapi tak nampak. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah inayah atau penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adalah dua-duanya adalah serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula tuan semua dalam peristiwa ni cuba tengok kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita ialah masalah suhbah dalam perjalanan ni. Kita dalam perjalanan ni ada musafir terus Islam dia ajar dia panggil berjemaah lah. Kita jemaah ni bukan semaya saja. Hatta dalam musafir pun kita diajar berjemaah. Pada Nabi negeri sore apa tak apa kan, tapi Nabi pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memang suka sangat. Bila Nabi kata nak bawa dia bersama dalam hijrah, dia kata sahbah ya Rasul, nangis dia. Suka makna dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua saya nak sebut sini bahawa tuan-tuan semua maknanya begitulah orang Islam ni, dia hidup dia berjemaah bukan duduk sore. Cuba tengok dalam perjalanan ni kan, tamu-tamu dalam perjalanan ni, tamu-tamu dunia ni lagu mana. Cuba dia jalan jauh, kadang-kadang kita tak suka. Kita tak tahu boleh jadi ada musibah dan sebagainya. Maka kalau kita berjalan berjemaah ni ke apa semua, insya-Allah di sana ada bantuan pertolongan dan sebagainya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa ni Nabi ambil Sayyidina Abu Bakar dan kemudian Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersuhbah dalam perjalanan ini yang begitu jauh daripada kota Makkah Al-Mukarramah kepada kota Madinatul Munawwarah. Kemudian tuan-tuan semua yang terakhir sekali saya sebut sini ialah dalam kita buat perubahan ni kita kena pakat. Gap-gap orang ni panggil reformasi ke dia panggil ni kan. Dalam buat perubahan ni kita kena pakat dalam semua lapisan masyarakat. Tak boleh seorang. Harap kota imam seorang tak jadi kalau masjid lah.
segala-gala kau TM nyapu, TM ngajak tak boleh bagi-bagi. Sebab tu dalam buat perubahan ke apa tu semua dia mesti dia perlu pakat di antara masyarakat. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah tu semua. Nak jaya hijrah ni dia melibatkan semua lapisan masyarakat. Dia melibatkan budak seperti Sayyidina Ali radhiyallahu. Cuba tengok kan Sayyidina Ali juga pakat tu bagi saham untuk menjayakan peristiwa hijrah. Kemudian siapa dia lagi orang Tino? Cuba tengok kan. Asma'an mewakili orang Tino lah. Keluarga mana? Sebab kalau sebut masyarakat dia ada orang Tino. Sebab itulah kena didik molek orang Tino ni, maknanya jadi orang macam ni lah. Jangan jadi juru fitnah. Jangan jadi juru penghalang kepada menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bina dia orang supaya dia orang juga bagi saham di mana berlaku dalam peristiwa ni. Peristiwa Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan semua cuba tengok kan. Anak dia ni Asma' mewakili orang Tino. Kan mewakili orang Tino, mewakili orang apa lah. Kan dia juga bagi saham sama dalam buat perubahan ataupun dalam menjayakan peristiwa hijrah. Kemudian siapa lagi? Abdullah pula, orang muda. Kan orang muda. Kemudian siapa lagi tuan-tuan semua? Orang biasa. Nama dia Amir bin Fuhairah. Ni kerja dia untuk sapu apa dia tak taswir nampak perjalanan apa dia ni sahabat yang buat maklumat buat makan pergi ke Gua Thur tadi. Dia kerja dia adalah untuk betul tanah-tanah jangan nampak kesek-kesek perjalanan. Ini orang biasa tuan-tuan semua. Kemudian satu lagi Abdullah bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni orang bukan orang Islam, orang dalam masyarakat Islam, tapi kita guna dia kan untuk kita ambil kemahiran dan sebagainya. Ini nak gambar kepada kita tu bahawasanya dalam kita buat perubahan ke apa semua ni, maknanya kita perlu melibatkan semua lapisan masyarakat. Tak padan dengan seorang kan, kita nak jaya masjid kita katakanlah di Lunan ke apa semua kan, tak pada suruh tak imam belakang tak adil lah. Ahli jemaah ni kita kena pakat ke orang puan, lelaki, budak-budak ke apa semua untuk menjayakan apa mesej yang kita nak bawa melalui masjid kita dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua dalam Islam. Sebab tuan-tuan tengok dalam pembentukan negara Islam di Madinah Munawwarah, pelibatan semua masyarakat, bukan seorang diri, bukan Nabi seorang dah. Semua orang masyarakat terlibat sama dalam menjayakan satu gagasan, satu benda yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi tuan-tuan saya nak sebut sini adalah dia ni bagaimana Baitul Muslim yang dibina oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah ni orang yang banyak sekali bagi jaya kepada peristiwa hijrah ialah keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan semua dia keluarga dia mewakili orang tua lah, saya sebut tadi lupa sebut tadi, maknanya dia mewakili orang tua pula tadi. Sayyidina Abu Bakar itu rumah cuba tengok rumah tangga je kan. Semua orang rumah tangga dia tu memang bagi saham kepada menjayakan hijrah. Cuba tengok orang buat makan ni kepada dia dan kepada Rasulullah semasa berada di Gua Thur. Siapa? Asma' anak dia juga. Kemudian siapa lagi? Aisyah pun dikatakan terlibat juga dalam peristiwa tu. Kemudian siapa lagi? Kemudian Abdullah anak dia juga. Nak cerita ini satu keluarga yang betul comel lah. Keluarga yang bagi saham kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keluarga macam ni kita nak. Tak sih mana kita seorang warak semai subuh main mega tiba-tiba anak orang lain kita tak sih. Kita nak maknanya satu keluarga yang memang semua mendukung perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang maknanya semaya pakat jaga belaka kan. Ni dak kita setengah-setengah orang ni macam saya sebut tadilah. Ayah masya-Allah, mak masya-Allah pakai tudung labuh, tapi anak puan kadang-kadang pakai seluar ketat, tak pakai tudung kadang-kadang. Ini satu benda yang saya rasa tak kena sangat lah. Sebab itulah peristiwa hijrah nak japur kita. Ini adalah keluarga yang kita pakat nak bentuk, ialah keluarga semana yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, di mana semua keluarga dia tuan-tuan semua bagi saham menjayakan satu perancangan yang begitu hebat, iaitu menjayakan peristiwa hijrah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Itulah tuan-tuan semua yang saya rasa yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Maknanya walaupun peristiwa hijrah dah berlalu dah, tapi pengejaran dia masih segar lah. Pengejaran dia masih kita boleh guna pada masa kita ni. Orang dia panggil relevan ke dia panggil, maknanya sesuai kita guna untuk kehidupan kita. Yang saya sebut tadi lah, saya boleh pertama sekali maknanya dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita nak jaya niat molek. Yang kedua, kita buat perancangan sungguh-sungguh. Yang ketiga pula ialah kita buat kerja sungguh apa yang kita rancang. Yang keempat, kita doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kunci kejayaan dalam kerja-kerja kita dalam kehidupan dunia. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك